Allahu Akbar, Allahu Akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma nawwirna bi nuri 'ilmik wa ab'idna an-nisyan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'du, insyaallah kita beriktikaf dalam masjid ini kerana Allah Subhanahu wa taala. Yang dihormati ahli jawatan kuasa Masjid Mukim Nunda, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Alhamdulillah thumma alhamdulillah, pada pagi ini Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberi nikmat-nikmat kepada kita dan mengizinkan kehadiran kita ke masjid ini. Alhamdulillah. Moga-moga semoga Allah Ta'ala teruskan memberi kepada kita ni, alhamdulillah, nikmat-nikmat yang antara nikmat besar adalah boleh mari masjid ni. Alhamdulillah. Tuan-tuan semua, pada pagi ini kita sambung ayat ke-13 surah Al-Infitar, ayat ke-13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal abrara lafi na'im. Innal abrara lafi na'im. Inna, kita dah tahu inna ni dalam bahasa Arab kita panggil harfut taukid, huruf untuk menguatkan percakapan. Inna, maka Allah SWT sebut inna. Inna ni makna sesungguhnya, bukan main-main. Inna al-abrar, sesungguhnya al-abrar. Al-abrar ini ialah rijalun abrar, ini rijalu sidqin wa khairin wa ihsanin wa islahin, iaitu rijal ni asalnya lelaki, termasuk juga perempuan. Kaedahnya bila lelaki, perempuan tu masuk. Bila perempuan, lelaki tak masuk. Itu kaedah dia. Mana orang-orang yang rijalu sidqin wa khairin, orang-orang yang sidqin, dia ini adalah orang yang benar, wa khairin, dan selalu melakukan kebajikan, kebaikan, wa ihsanin, dan selalu buat ihsan, buat baik, wa islahin, dan buat islah. Maknanya islah ni makna baiki, selalu baiki diri dia daripada kurang baik kepada lebih baik. Itu dia panggil abrar. Kalau dalam tafsir ini disebut innal abrar al-mu'minina as-sadiqina fi imanihim. Al-abrar adalah orang mukmin yang mana mereka ini as-sadiqina fi imanihim, yang benar dalam keimanan mereka. Innal abrara la fi na'im. Allah Subhanahu wa taala menyebut dua perkataan. Inna, yang pertama inna, sesungguhnya. Lam tu pun dan sekali lagi Allah Taala sebut sesungguhnya. Inna sekali sesungguhnya, la sekali sesungguhnya. Sesungguhnya orang-orang yang melakukan ketaatan, kebaikan, dan orang yang benar. Dalam ni disebut gunanya catatan malaikat-malaikat itu ialah untuk menyatakan siapa yang berbakti dan siapa yang bersalah. Kerana sesungguhnya orang-orang yang berbakti dengan taat dan amal kebajikan tetap berada di dalam syurga lafi na'im, syurga yang penuh kenikmatan. Jadi Allah Ta'ala
letakkan ayat innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim ini rentetan daripada cerita yang sebelum ini. Cerita mana? Kalla bal tukadzibuna biddin wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Rentetan daripada cerita dulu. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Infitar ini pada ayat yang ke-9 pada ayat yang ke-9, kalla bal tukadzibuna biddin wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Iaitu apa dia? Kalla, jangan sekali-kali, sebenarnya tidak ada yang memperdayakan kamu. Sebenarnya tak ada orang memperdayakan kamu sebenarnya, tapi kamu sendiri yang berusaha. Dan Allah Ta'ala ingatkan kita, wa inna 'alaikum lahafizin, yang jaga kita ni ada dia panggil hafazah, malaikat kiraman katibin. Ada malaikat yang jaga kita, kiri kanan kita ni siang malamnya ada malaikat jaga. Tujuan malaikat jaga ni ialah untuk nak nak menyenaraikan sama ada kita ni al-abrar ataupun fujar. Jadi kita kena beringat-ingatlah biar jadikan diri kita ni termasuk dalam golongan al-abrar. Al-abrar ini lafi na'im, mereka akan berada lafi na'im, berada dalam syurga yang penuh nikmat lafi na'im. Lafi na'im ni mereka berada dalam penuh kenikmatan, rasa sedap, rasa sedap, rasa seronok, yang mana di dalam syurga ini tidak ada satu pun perkara yang tidak sedap. Semua sedap, semuanya seronok. Dan syurga merupakan satu tempat yang mana tempatnya adalah untuk berehat, bukan untuk buat amal. Tetapi walaupun begitu, ahli syurga ini selalulah mereka tasbih pada Allah SWT, takbir pada Allah SWT. Semaya puasa tak payah dah, tapi ahli syurga masih lagi zikir pada Allah SWT. Maka Allah SWT memperingatkan pula, wa innal fujjara lafi jahim yaslaunaha yawmaddin yaslaunaha yawmaddin wa ma hum anha bighaibin wa innal fujjara lafi jahim. Kalau tadi al-abrar tadi Allah Ta'ala firman inna, sama innal abrara, yani wa innal fujjara tadi lafi na'im, hak ni lafi jahim. Allah Ta'ala kata ni nak cerita apa ni confirm janji Allah ni. Allah nak bagi kepada abrar lafi na'im, Allah nak bagi kepada fujar lafi jahim. Masya Allah. Tuan-tuan semua, ini janji Allah. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Allah Ta'ala tidak menyalahi bila dia berjanji. Jadi tuan-tuan semua, kita kena jaga diri kita daripada digelarkan al-fujjar. Al-fujjar ini diantaranya disebut dalam tafsir wa innal fujjara, sesungguhnya al-fujjar. Fujjar ini adalah al-kuffar, orang-orang kafir. Fajara fajirun, fajara fajirun, qaumul fujjar za'ighuna 'anil haqqi fasiquna. Mereka ni apa kita kata, cenderung daripada kebenaran. Dia tidak ikut jalan benar, dia pergi jalan lain. Za'ighun 'anil haqqi fasiqun munqadun lil ma'asi. Mereka ini di antaranya orang fasik, dan mereka ini memang di antara orang yang mengekalkan kemaksiatan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni dia panggil al-fujjar.
Jadi al-fujjar ini janji Allah, wa innal fujjara, dan sesungguhnya al-fujjar itu lafi jahim, sesungguhnya mereka akan berada dalam neraka jahim. Yaslaunaha yaumaddin, yang mana mereka menderita balasan neraka itu pada hari pembalasan. Yaslaunaha yaumaddin, yaumaddin ni yaumul jaza. Al-jaza, ad-din itu makna dia al-jaza, iaitu balasan. Pada hari pembalasan mereka yaslaunaha yaumaddin, iaitu yadkhuluna yadkhulunaha, mereka yadkhulunaha, mereka akan masuk di dalam neraka. Yaslaunaha ni maksudnya yadkhulunaha, mereka akan masuk ke dalam neraka. Wa yaqasuna harraha, dan mereka akan dikerasi dengan kepanasan neraka itu. Mereka akan diseksa dengan kepanasan neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Wa ma hum 'anha bighaibin, wa ma hum 'anha bighaibin, dan mereka sentiasa berada dalam azab seksanya, tidak gaib daripadanya. Dalam tafsir ini disebut apa dia? Wa ma hum 'anha bighaibin, bimukhrijin, mereka ini tidak gaib daripadanya, iaitu tidak boleh keluar daripada neraka. Mereka tak boleh keluar, akan berkekalan di dalam neraka. Kerana apa? Kerana kufar, kerana kekafiran mereka. Wa ma adraka ma yaumuddin, wa ma adraka ma yaumuddin, dan apakah engkau tahu wahai Muhammad apa itu yaumuddin, apa itu hari pembalasan? Thumma ma adraka ma yaumuddin, thumma ma adraka ma yaumuddin, dan sekali lagi apa jalannya engkau dapat mengetahui kedahsyatan hari pembalasan itu. Allah Ta'ala tanya Nabi kita, wa ma adraka ma yaumuddin, thumma ma adraka ma yaumuddin. Allah Ta'ala tanya Muhammad, kamu tahu ke tidak apa itu hari pembalasan? Kemudian Allah tanya lagi, wa ma adra, thumma ma adraka ma yaumuddin. Dua kali Allah tanya Nabi Muhammad. Kenapa? Kerana nak ambil perhatian, supaya ambil perhatian lebih. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzil lillah. Allah Akbar. Pada hari tersebut akhirat, tuan-tuan semua, yaumala tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzil lillah. Boleh baca yaumu, boleh baca yauma, itu kaedah, apa ni, qiraat. Kita baca yaumala, yaumala tamliku nafsun li nafsin syai'a. Hari itu mengetahui kedahsyatan. Hari itu ialah hari seseorang tidak dapat memberikan pertolongan sedikit pun kepada orang yang lain. Maknanya orang lain tak boleh nak memiliki orang lain. La tamliku nafsun li nafsin, tidak boleh memiliki oleh mana-mana diri bagi diri yang lain. Maksudnya apa dia? Orang lain tak boleh tolong orang lain. Masing-masing bawa diri sendiri, masing-masing tanggung diri sendiri. Allah Akbar. Untuk apa dia ni? Syai'an, sesuatu sedikit pun tak boleh. Untuk apa dia? Minal manfa'ah, daripada nak beri manfaat, nak bagi pertolongan, tak boleh. Yang mana kita pun biasa dengar imam baca, dan selalu kita baca dalam surah Abbas. Nanti kita akan belajar surah Abbas ke depan ni.
Dalam ayat 34-37 Allah SWT sebut yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Pada hari tersebut akhirat ni yafirrul mar'u min akhi, makna hari yang mana seseorang itu dia akan lari. Dia akan lari daripada adik-beradik dia. Maksud macam mana dia lari daripada adik-beradik? Maksudnya adik-beradik dia pun dia tak boleh nak tolong. Walaupun adik-beradik tak boleh nak tolong. Apa yang tak boleh tolong adik? Adik tak boleh tolong kakak. Kakak tak boleh tolong adik. Tak boleh. Wa ummihi wa abih, dan juga dia lari daripada ibu dan ayahnya. Maksudnya ayah dia tak boleh tolong dia, mak dia tak boleh tolong dia, dia tak boleh tolong mak dia tak boleh tolong ayah dia. Masing-masing kena bertanggungjawab. Wa sahibatihi wa bani, dan juga daripada isteri dia. Wa sahibatihi wa bani, pasangan-pasangan dia dan anak-anak dia. Tak boleh, keturunan dia tak boleh. Kalau dia nak kata saya ni keturunan saya orang baik-baik, dah lah, tok saya orang alim, ayah saya orang alim, tak boleh nak buat sandar, tak boleh nak bagi pertolongan. Likulli mri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Ini disebut dalam surah Abbas. Maka Allah SWT kata tiap-tiap seseorang dari mereka pada hari itu ada perkara-perkara yang cukup untuk menjadikan sibuk dengan hal dirinya sahaja. Masing-masing sibuk duduk cara diri dia sama ada boleh lepas ke tidak daripada neraka. Boleh lepas ke tidak daripada neraka. Dah. Duk main depan dia ni, neraka ke syurga, neraka ke syurga, neraka ke syurga. Sahabat-sahabat Nabi yang diberi jaminan yang 10 tu tak ada masalah. 10 yang dijamin syurga. Kita ni tidak ada jaminan masuk syurga. Tak ada jaminan. Jadi kita kena usahalah, dan kita kena selalu banyak doa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak doa, banyak berusaha buat baik, menyesali di atas dosa-dosa kita. Maka sama juga dengan ayat ni, la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yawma idzil lillah. Wal amru yawma idzil lillah. Pada hari tersebut urusan Allah SWT 100%, 100% Allah Ta'ala akan usahakan. Usahakan untuk apa dia? Usahakan untuk beri pahala, untuk hisab, untuk apa. Tak ada urusan manusia, semuanya urusan Allah. Sebab itulah bila kita sebut Maliki Yaumiddin, Allah Ta'ala raja, kontrol pada hari akhirat. Maka pada hari itu kita tak boleh nak kata apa dah. Kita ni mata putih duduk melihat, duduk menyerah diri pada Allah SWT pada hari tersebut. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzil lillah. Allahu akbar. Dan pada masa tersebut tuan-tuan semua, kita berhajat kepada syafaat. Pada masa tersebut kita berhajat kepada syafaat. Syafaat ni makna apa? Syafaat ni makna sokongan, sokongan authorize daripada yang besar sekali. Kita mengharap syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam minta Allah Taala tolong masukkan, ni umatku ya Allah, ni umatku ya Allah, ni umatku ya Allah, ni umatku. Jadi bagaimana nak dapat syafaat Nabi? Maka Nabi ajar siap-siap dah di atas muka dunia ni. Maka kita kena kasih dan sayang dan taat perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila kita taat perintah Nabi, maka kita akan taat juga perintah Allah. Sebab apa yang Nabi sampaikan kepada kita itu, maka itulah yang Allah Taala kehendaki. Nabi suruh sembahyang. Nabi suruh sembahyang ni, Nabi suruh tu sebab apa Nabi suruh? Sebab Allah suruh. Kalau tidak nama dia Rasul. Nama dia ni wakil. Rasul-Rasul ni utusan.
wakil daripada Allah SWT, menasihatkan kita, berdakwah kepada kita tolong royak. Kalau tak saya dengar juga tak ada arah, tak saya dengar juga tak ada arah lah. Orang panggil terpulang lah. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dia tidak bertanggungjawab lah akhirat. Sebab atas muka dunia ni Allah Ta'ala tunjuk jalan dah. Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Maka terpulang kepada kita sama ada kita nak menjadi seorang yang bersyukur ataupun seorang yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita baca Quran ni tunjuk rasa syukur kita pada Allah Ta'ala. Tak apa kita baca tak banyak, hari-hari kita baca, ambil satu muka surat, satu muka surat pun tak apa dah, asalkan kita jangan leka, jangan lalai daripada mengingati Allah Subhanahu Taala. InsyaAllah mudah-mudahan tuan-tuan semua kita ambil rutin kita ni, program kita ambil di sini daripada hari Isnin, Selasa, Rabu dan Khamis ni, mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan orang yang baca Quran setiap hari. Hari Ahad jangan tinggal, hari Jumaat, Sabtu jangan tinggal. Jadi setiap hari kita baca tu, walaupun hanya sebelah pagi saja, insya-Allah. Jadi tuan-tuan semua, bahasa sekolah terdulu, insya-Allah pada minggu depannya kita akan tadabbur makna dalam surah At-Takwir. InsyaAllah kita nak berada di penghujung dah ni, juzuk yang ke-30. Selepas daripada surah At-Takwir masuk surah Abbas. Selepas daripada surah Abbas masuk kepada surah An-Naba. Lepas tu habislah. Habislah juzuk 30. Jadi tuan-tuan semua, bahasa sekolah terdulu mengucap terima kasih kepada yang hadir. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengambil kira amal-amal kita ni, dan Allah Ta'ala kategorikan amalan kita pada pagi ni sebagai amal soleh yang betul-betul kita ni ikhlas lakukan kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. InsyaAllah yang baik daripada Allah Ta'ala, yang lemah daripada diri yang bersendiri sebagai makhluk yang lemah. Khuliqal insanu dha'ifa. Dan kita akhiri dengan tasbih kafarah dan suratul asri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.